Itu lama dah. Itu lama dah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, selamat beristirahat. Selamat berhujung minggu belum. Selamat berweekend kepada rakan-rakan yang menonton kita pada malam ini. Terima kasih kerana bersih lagi bersama dengan saya pada malam ini, insya-Allah di waterfront. Kita tengok pemandangan sikit waterfront bagi orang siapa yang tak pernah datang Sarawak. Ini adalah waterfront Sarawak. Itu adalah Dewan Undangan Negeri Sarawak. Yang ni nanti tempat saya buat barbecue. Ni antara tukang masak barbecue saya. Dan ini adalah Darhana. Oh, dia adalah tukang jual. Itu adalah tukang jual. Salam informasi daripada Pandan Indah. Terima kasih kepada yang menonton kita pada malam ini. InsyaAllah. So, Papar, terima kasih. Salam informasi. Siapa yang datang ke Sarawak ni boleh lah ambil ni. Coba kita madahnya kurang sikit radio. Aku dah madah kurang. Tadi kalau yang berlagu tu minta maaf lah yang kalau terdengar bunyi. Mohon maaf kita sebab lewat sikit pada malam ini sebab saya baru selesai mesyuarat tadi. Dan terima kasih kepada Salam Reformasi Mutu Ramu, agenda reformasi diteruskan. Terima kasih. So malam ni insya-Allah kita berbicara sedikit, tak panjang Kita berbicara persoalan tak utama mengenai Parti Mahathir yang baru-baru ni semalam tadi sebenarnya baru mengeluarkan satu kenyataan bahawa mereka akan jadi parti kingmaker. Dia nak jadi macam PAS lah. Daripada parti yang dominan akhirnya keluar, buat bersatu, menang, kemudian berpecah, akhirnya sekarang ni keluar nak buat jadi kingmaker pula. Jadi sukati dia lah kalau jadi kingmaker. So adakah mampu mereka menjadi kingmaker dalam keadaan di mana Syed Saddiq sendiri pun mula keluar meninggalkan Mahathir? Dan juga saya nak bercerita juga persoalan tentang Syed Saddiq yang sekarang ini nak buat parti sendiri. Dikatakan parti orang muda. Cuma persoalannya kalau 20 tahun akan datang dia masih tak jadi presiden parti tu atau diserahkan pada orang lain. Sebab saya rasa dia dah tak muda dah 20 tahun akan datang kan. Tak payah 20 tahun lah, sekarang ni dia berapa? 25, 26. Mungkin ada 10 years dia 35. Ada 20 years dia 45. Dah tak jadi dah. Dia dikatakan orang muda tu kan. Jadi macam mana dalam keadaan itu? Adakah bolehkah kita katakan dia memimpin parti muda lagi? Bagaimana pula orang-orang tua di dalam parti itu? Jadi benda persoalan tu yang kita akan tengok pada malam ni, insyaAllah. Tak lama sebab dengan ni dah kira-kira pukul 11. Saya pun agak terlewat sikit untuk live tadi, untuk untuk bersama dengan kita pada malam ini. Tapi tak apa. Pertama sekali kita bercerita tentang Parti Mahathir berkenaan dengan Mahathir dalam keadaan dan situasi yang ada sekarang ini. Dia membuat parti apa dia namakan sebagai Pejuang. Setahu saya parti Pejuang ini masih belum lagi didaftarkan secara khusus, secara apa orang kata, secara masih lagi belum didaftar secara rasmi. Itu perkataan dia. Belum didaftarkan secara rasmi. Dan kalau pertandingan hari itu masih di Slim River, dia masih lagi menggunakan parti bebas dalam amalan dalam pilihan raya Slim River hari itu masih lagi menggunakan parti bebas. Jadi bila Pejuang ini diwujudkan, yang pertama sekali yang interesting kita nak tengok adalah sama ada kelulusan untuk parti itu menjadi satu parti yang sah di Malaysia ini dapat ke tidak. Itu yang pertama. Kedua, tak apalah, yang tu saya rasa mudah je dia nak dapat, tak ada masalah pun. Tetapi apabila ada lagi satu parti Melayu Muslim yang sekarang ini muncul, bila dia kata parti ini memecah belahkan orang Melayu, parti ini memecahkan orang Melayu, bagi saya parti yang memecahkan orang Melayu sekarang ni kita dah ada Bersatu, Parti Melayu Muslim. Kita dah ada Berjasa, itu yang dulu punya. Kita ada Semangat 46, dah tak ada lagi dah. Kita ada UMNO. Kemudian kita ada sekarang ni Pejuang. Kita dah ada parti Parti Ali Ibrahim Ali tu. Putra. Okey. Banyak parti macam-macam jenis parti lah. Parti Tupperware kah, parti apa, macam-macam jenis parti sekarang ini muncul untuk konon-kononnya membela Melayu, membela Islam. Parti PAS, saya tak sebut parti PAS tadi, parti PAS Bersatu dah sebut tadi. Kononnya untuk membela Melayu Islam. Tapi bagi saya akhirnya dia bukan membela Melayu Islam pun. Dia sebenarnya membela tembolok kroni poket mereka sendiri je, dan menggunakan
elemen Melayu Islam tu sebenarnya hanya sekadar untuk dia nak jual produk dia nak jual dia punya parti dia. Akhirnya dia tak membela Melayu Islam pun. Kalau kita tengok UMNO, saya dah pernah bercakap, kata berdebat lah, tapi bercakap dengan berdialog dengan orang UMNO. Saya kata, UMNO ni membela Melayu Islam ke? Dia kata, ya UMNO membela Melayu Islam. Tak adalah. Bahasa tu sendiri pun tak membela Melayu. Nama UMNO tu pun tak Melayu tu. United Malay National Organisation. Kan? Nama orang putih. United Malay National Organisation tu nama orang putih. Apa yang Melayunya kat situ? Kalau ikut Melayu dia, Persatuan boleh sambung. Sebaik boleh sambung. Jam kejap. Okey. So mana bagi tadi? So kita kata nama itu sendiri United Malay National Organisation, UMNO. UMNO tu sendiri tu pun nama dia pun dah tak Melayu. Habis tak faham mana yang dikatakan sebagai Melayu tu. Kan? Dan akhir kalau kita tengok sepanjang pemerintahan UMNO tu sendiri, yang kaya tak ada orang Melayu pun yang kaya. Tanah reserve Melayu tu makin kurang ada. Apa yang membela Melayu sangat? So saya tak nampak bahawa nak membela Melayu, nak membela Islam ni kita kena buat parti Islam. Nak membela Melayu kita kena buat parti Melayu. Tak jadi. Bagi saya yang penting adalah untuk kita nak membentuk satu pasukan yang benar-benar nak memperjuangkan satu-satu isu, satu-satu perkara, satu-satu perjuangan. Itu yang kita nak. Apa dia? Kan? Contohnya macam kita sebut tentang, okeylah saya boleh sebut parti keadilan lah, sebab saya orang parti keadilan kan. Bila kita bercakap tentang parti keadilan, bukan semua orang parti keadilan ni baik pun. Ada Azmin, ada Zuraidah kat situ kan. Tapi mereka dah berambuh dah, itu baguslah. Bila kita bawa satu agenda perjuangan, kita kena fikir di depan kita ni apa dulu? Poket kita ke atau rakyat dulu? Kita nak ke depan ni kita kena fikir apa? Poket kita ke atau rakyat dahulu? So kalau sekiranya kita fikir rakyat dahulu, maka dengan itu kita bawa agenda apa pun tak kisah, nama apa pun tak kisah. Walaupun parti kita parti DAP. Sebab itu orang kata, oh DAP ni parti komunis, DAP ni parti Cina, Red Bean Army. Dia sebenarnya benda itu adalah mainan UMNO, mainan geng-geng yang mana MCA ke sebagainya, untuk tujuan supaya kerajaan Melayu Muslim yang bukan kerajaan, parti Melayu Muslim itu untuk kekal berkuasa. Balik kepada cerita tadi, Mahathir. Bolehkah Mahathir menjadi satu parti yang menjadi third force? Jawapan saya mudah saja, tak boleh. Kenapa saya kata demikian? Pertama sekali, usia Mahathir itu sekarang ni lebih 95 tahun. Okey. Saya tanya satu je soalan. Kalau mati Mahathir esok, siapa yang boleh ganti tempat Mahathir? Siapa yang sama level dengan Mahathir atau lebih? Mukhriz tak boleh. Mazli Malik lagi tak boleh. Dia ni figure sebagai ahli bolehlah, pengikut boleh, tapi sebagai leader dia tak boleh. Dia tak boleh ke depan. Jadi bila dia kata nak bawa pejuang itu sebagai third force, orang penentu, the kingmaker, persoalan yang lebih utama sebenarnya adalah kalau dia nak jadi kingmaker, dia mesti ada satu komponen kerusi. Betul lah kalau disebut 30 kerusi itu betul. Tetapi dia berharapkan 18 kerusi itu daripada Sabah dan Sarawak. Dia kata ada 18 orang daripada Sabah dan Sarawak nak ikut dia bersama dengan Parti Pejuang. Kita kata kalau nak ikut bersama dengan Pejuang, dah lama Sabah Sarawak ikut dah. Tak payah kita nak tunggu dia bagi Parti Pejuang pun dia dah ikut dah. Tapi sekarang ni Sabah Sarawak nak melompat kerana apa? Sabah Sarawak nak melompat kerana apa? Sebab apa? Sebab dia orang dapat jawatan. Dia dah ada jawatan dah. Okey, dia dijanjikan sesuatu katakan kalau dia melompat. Kalau sekiranya mereka melompat, 18 kerusi ni melompat pun, ada 38 kerusi Parti Keadilan yang masih tak nak ikut Mahathir. Jadi pada segi majoriti tu masih tak ada. Katakanlah dia ada 18 ni pun. Kenapa kita tak nak benarkan? Kenapa kita tak nak tukar kerajaan pula sekarang ini? Itu saya kata tadi, kalau kita tukar kerajaan, dia akhirnya keluar mulut naga masuk mulut buaya. Keluar mulut buaya masuk mulut harimau. Orang yang sama. Sebelum ni Mahathir juga Perdana Menteri. Negara jadi macam mana yang kita tengok sekarang ni. Dan kerajaan Pakatan Harapan jadi fitnah. Orang kata kita macam-macam. Bila kita masuk lagi, bagi dia jadi Perdana Menteri semula, apa dia boleh bawa perbezaan dengan dia memerintah selama 20 tahun dengan 22 bulan? Itu persoalan yang kita persoalkan. Orang marah Pakatan Harapan ni parti hancing, parti kencing dia kata, parti hancing. Yang hancingnya Mahathir. Dia Perdana Menteri. Yang hancing adalah Bersatu yang sekarang ini jadi Perdana Menteri di Malaysia. Kita kena faham benda tu. Suasana itu kita kena faham.
Situasi itu kita kena tahu ke mana mereka nak pergi selepas ini. Kalau nak jadi kingmaker, dia adalah satu parti yang memang boleh diterima oleh rakyat, diketahui oleh rakyat, diterima oleh rakyat. Baru kita boleh kata dia sebagai kingmaker. Bismillah, makan. Nak jadi kingmaker macam mana? Kalau setakat ahli parlimen pun dia ada 6 tolak 1 Syed Saddiq, dah tinggal 5. 7 tolak 1 dia tinggal 6. So daripada segi kekuatan grassroots dia sendiri, kekuatan individu dia sendiri pun dia tak ada lagi. Kekuatan itu masih belum ada. Saya sum up, saya wrap up dengan isu Syed Saddiq juga. Saya includekan sekali isu Syed Saddiq. Pertama sekali Syed Saddiq saya nak bagi tahu lah, pakcik nak bagi tahu lah. Ni pakcik lah, level pakcik dah ni. Dah tua dah ni. Syed Saddiq pun sama umur dengan anak saya dah. Tak adalah. Anak saya muda sikit daripada Syed Saddiq lah. Pakcik nak bagi tahu lah saya. Dia macam ni. Okay. Kalau Syed berminat nak jumpa dengan pakcik, minta nasihat, boleh datang. Dia lalukan. Di dalam pembentukan parti, kita nak membentuk satu movement lah, satu gerakan. Dia sebenarnya tak cukup kita sekadar ada nama, tak cukup kita sekadar ada jawatan sebagai ahli parlimen atau bekas menteri. Gerakan ini dia bermula daripada satu vision, satu wawasan yang jelas. Bila Syed kata bahawa dia nak buat satu parti anak muda, persoalan ni banyak daripada jawapan. Parti anak muda, kategori anak muda tu sampai umur berapa? 40? 50? Sebab kalau PBB belia dia sampai umur 50. Kan? Kalau 40 bagaimana? 30 bagaimana? Umur ni macam mana? Dan kalau sekiranya you dah mencapai, ataupun ahli-ahli you katalah sekarang ni buat parti muda, katalah semua dalam lingkungan bawah 30. Let's say 20 years down the line, 10 years down the line, you dah tua. So dalam keadaan tersebut, parti apa yang you all nak bawa? You all nak bawa parti apa? Sebab itu saya nak bagi tahulah pada Syed Saddiq. Kalau kita nak basekan kita punya parti, jangan basekan kepada agama, jangan basekan kepada bangsa, jangan basekan kepada region, negeri Johor, negeri Sarawak, negeri Sabah. Dan jangan basekan kepada usia. Jangan basekan kepada sesuatu yang limited. Kalau kita nak buat satu gerakan, jangan basekan kepada satu yang limited. Contohnya, gerakan itulah gerakan wanita muda. Habis kalau wanita muda tu jadi tua, tak bolehlah join gerakan tu. Kan? Kalau kita nak buat satu gerakan, biar gerakan itu atau parti itu parti yang mana kalau kita nak buat, dia ada satu galur yang panjang. Dia ada satu usia yang boleh panjang, dia boleh pergi jauh. Contohnya kalau Syed Saddiq nak buat satu parti, kita buatlah satu parti contohnya Liberal Demokrat katakan. Demokrat yang liberal. Okeylah, mungkin Syed Saddiq tak suka perkataan liberal tu, nanti dikonotasikan sebagai kafir. Walaupun liberal pun orang tak tahu maksud dia apa. Okeylah, tak nak. Okey. Jadi kita kata contohnya berkenaan dengan Demokrat katakan, atau seorang yang berfikiran lebih kritis. Something along that line, tetapi bukannya dilimitkan oleh umur, bukan dilimitkan oleh tempoh masa yang ialah usia kita kata. Itu yang pertama. Yang kedua, Syed Saddiq, pakcik nak bagi tahu, kalau kita nak buat movement, dia bermula dengan satu visi yang jelas. Syed kena sebut apa sebenarnya misi why are you doing this? Kenapa you nak buat parti ni? Hanya kerana empower orang muda. Habis kami orang tua ni macam mana? Bila kami tak boleh associate diri kami dengan parti you, bagaimana kami nak mengundi parti you? Kita kena ingat, pengundi ni any votes, apa saja undi. Undi orang umur 100 tahun ke, undi budak umur 18 tahun ke, one vote. Dan vote ni buta. Dia tak tengok orang tu miskin ke, kaya ke, tua ke, muda ke, cantik ke, hodoh ke. Dia tak tengok status. Undi adalah undi. So when you limit yourself kepada perkara yang di mana orang tak boleh associate, orang tak boleh nampak. Oh, parti muda Syed Saddiq. Yalah, dia parti muda, aku tua, aku tak nampak. Bagaimana aku berkait dengan dia? Dia berbeza, contohnya DAP, Keadilan, Amanah, ataupun even UMNO sekalipun. Kan? Orang Melayu, yalah, dia boleh associate diri dia dengan orang UMNO. Tetapi bagaimana pula dengan orang bukan Melayu? Parti PAS, orang Islam boleh associate diri dia dengan PAS, tapi bagi orang bukan Islam, dia tak boleh associatekan parti. Sebab itu jangan sekali-kali limit your region, your movement itu hanya kepada satu limit yang minimum. Jadi kalau kita buat macam tu, bermaksud akhirnya
you akan buang peluang untuk orang lain nak menyokong you. Saya bukan kata usaha tu tak bagus. Negara demokrasi, teruskan. Sebab kata Mahathir lah, dia tak nampak bahawa benda ini boleh pergi jauh. Saya tak kata benda ini bukan tak boleh pergi jauh. Bagi saya benda tu boleh pergi jauh, kalau sekiranya kaedah teknik yang digunakan tu betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, movement. Vision tadi saya sebut, pertama vision. Kedua, nama, jangan limitkan. Ketiga, daripada segi gerak kerja you. Bila you kata gerak kerja, you nak ambil professionals. Lawyer, engineer, arkitek sebagainya. Bagaimana pula budak-budak yang ada SPM? Bagaimana budak-budak yang sekolah tak habis? Adakah mereka tak layak nak join parti you? Kita kena faham, lawyer, engineer yang mana pangkat besar-besar ni, dia orang tak sanggup nak buat kerja-kerja kat bawah ni, Syed. Dia orang tak sanggup nak ketuk setiap rumah ni nak suruh orang berkempen. Tak sanggup. Dia orang tak sanggup nak pergi sebar-sebar flyers. Itu bukan kerja dia. Tetapi saya nak bagi tahu, jentera yang sebenar inilah dia. Sebab nak bercakap dengan pengundi itu bukan flyers. Flyers tu tukang buka bicara je. Yang nak bercakap dengan pengundi ni jentera-jentera, orang-orang kita. Dia orang inilah yang akan pergi berjumpa dengan pengundi, merayu undi. So you perlukan semua jenis golongan manusia. Sebab itu akhirnya ni saya sum up. So ada pukul 11 malam, saya kena buat live juga. Di mana dalam keadaan dan situasi yang sekarang ini, saya kata kalau you nak pergi jauh, you kena belajar untuk nak lihat beyond orang muda, beyond bangsa, beyond agama. Baru you boleh pergi jauh. Dan itu pun baru permulaan. Beyond golongan-golongan profesional. You kena tengok beyond that. You kena bercakap seolah-olah macam you tak ada boundaries. Minta maaf saya kata saya, orang nampak you sebagai orang elit lagi. Orang masih nampak Syed Saddiq ni orang elit. Yelah, pemuda ramai yang kagum, tapi mereka masih nampak Syed Saddiq sebagai orang yang tak boleh tercapai. You mesti nampakkan bahawa you orang yang boleh tercapai. Maksudnya orang boleh capai you. Orang boleh sampai ke level you. Orang boleh pergi kat you. Orang boleh associate themselves to you. Itu merupakan level orang yang kita nak. Jadi ujungnya, all in all, macam saya kata, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pergerakan yang kita bawa sekarang ini, kita negara demokrasi, teruskan. Tapi apa yang saya boleh kata, good luck lah pada Syed Saddiq, good luck lah kepada Mahathir. Dan akhir sekali saya kata, ada berita besar juga bila saya sebut amanah bergolak itu. Ada amanah bergolak, memang betul apa yang saya cakap, amanah bergolak, tak ada dakwa-dakwi, dan saya tahu. Cuma sekarang ini saya bukan disuruh, tapi saya menyuruh diri saya supaya bukan menghentikan serangan pun. Saya bukan nak hentikan serangan, tapi saya rasa kalau orang tu dah jatuh, tak payah nak bijak lah. Amanah ni kalau dah jatuh, tak payah nak bijak lah. Ada salah seorang amanah Sarawak ni duk kutuk saya macam-macam kan. Saya kata amanah Sarawak nak duk kutuk saya macam-macam. Tadi saya baca satu kenyataan dalam Facebook dia. Dia kata apa? Kita sekarang sudah bersiap siaga dengan calon. Saya kata calonnya siap siaga lah, jenteranya mana? Tidur. Kan, orangnya mana? Mana you all punya orang-orang? Saya tak nampak rantingnya mana, gerak kerjanya mana, masa PKP tu mana perginya? Tidur. Jadi apa situasi dan suasana kita macam kita kata keadilan sekarang ini di Sarawak ini. Itu saya bukan bantai lagi. Tapi kalau kita tak bantai, bila nak bangun daripada tidur, kita nak kejutkan orang, kita kena kejut. Sebab itu nama dia kejut. Kita kena buat satu movement untuk kejutkan dia. Kalau tak tidur, abang kata ni, tidur. Jadi movement tu kena ada, kejutan tu kena ada. Tapi bila kita kejut, kita pula kena marah. Patutnya korang ambil lah benda itu sebagai satu usaha yang baik, teguran yang baik, ambil pengajaran, ambil pelajaran daripada situ. Saya tak nampak pun. Even katakanlah Parti Keadilan Rakyat, okeylah, yang pimpinan pusat tu tak payah cerita lah, itu jauh sangat. Yang negeri ni, tempat saya ni tak ada lagi orang melawat ni. Ini kawasan bandar. Ini bandar Kuching ni. Kita nak menang negeri Sarawak ni, bandar Kuching ni kena conquer. Ni kok bandar Kuching ni DAP lah. Tak, I'm talking about kawasan Melayu ni. Apa kawasan Melayu tak di-conquer, tak diusahakan? Sebab dia tahu kalau sekiranya Melayu menang Parti Keadilan Rakyat, seorang ahli Melayu, orang Melayu menang Parti Keadilan Rakyat di Sarawak, keadilan boleh menang di Sarawak. Dia sebenarnya kalau nak menangkan Parti Keadilan di Sarawak ni, kena naikkan seorang tokoh orang Melayu menang jadi ahli Dewan Undangan Negeri di Sarawak. Lepas itu boleh menang.
Dengan syarat dia yang lead lah. Jangan bagi yang sekarang ni lead. Sekarang ni lead tak ke mana lah Sarawak ni. Point saya adalah, balik pada cerita Syed Saddiq, balik kita pada cerita pejuang. Dia bukan sekadar cakap nak buat parti, aku nak bekerja, aku nak buat tu, aku nak buat ni. Bukan. Sebenarnya kerja, the real battle is on the ground. Bagaimana kita nak membentuk ranting, cawangan. Bagaimana kita nak membentuk cabang, bahagian. Dia pakai PKR pakai cabang, parti lain pakai bahagian. PKR pakai ranting, parti lain pakai cawangan. Tak kisahlah nama apa, menambah ahli. Bagaimana? Apa usaha kita? Apa kerja kita on the ground sehingga rakyat kenal kita? Apa momentum yang kita buat? Saya buat live setiap malam ni pun dah salah satu usaha. Tapi bukanlah cara macam ni je. Dia kena banyak lagi cara. Aktiviti yang kita buat kena banyak lagi daripada itu, insyaAllah. Itu benda yang kita kena sediakan, yang kita kena pastikan berlaku. Dan tuan-tuan dan puan-puan, itu saya kata, kita dalam usaha mencapai apa yang kita nak capai, gerak kerja itu mestilah kemas. Sarawak ini kalau nak menang Semenanjung, you kena menangkan Sarawak. Sarawak kena diambil alih oleh Pakatan Harapan. Baru boleh menang Semenanjung, boleh menang Malaysia. Tak lama lagi usul untuk nak membawa bahawa 1/3 parlimen mestilah datang daripada Sabah dan Sarawak dah diusahakan tau, dah diusulkan. So berkemungkinan 1/3 parlimen, ahli parlimen itu datang daripada Sabah dan Sarawak. Kalau itu betul-betul berlaku, lagilah kita nak kena menangkan Sabah dan Sarawak. Sebab itu tuan-tuan, kenapa saya nak buat dinner ni? Sekarang ni ramai orang masih tak tahu lagi pasal dinner yang saya nak buat. Nak menangkan Sarawak ni. Jadi dinner yang saya nak buat tu, saya jual meja 2,000 untuk nak kumpul dana nak menangkan Sarawak ni. Saya bukannya nak minta banyak pun, tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah share saya punya video, beli table saya. Bukan ni dah sampai merayu ni nak beli table. Dah adalah orang beli. Terima kasihlah kepada pembeli-pembeli saya. Tapi tak cukup lagi. Kumpul dana, kumpul duit. Kita nak menang Malaysia ni. Saya cakap pasal Malaysia. Kalau sekiranya kita punya Sarawak ni kita masih tak boleh conquer. Dan nak conquer Sarawak ni tuan-tuan dan puan-puan, kena menangkan seorang orang Melayu. Itu je formula dia. Itu je formula dia. Orang bangsa lain nak cakap macam mana, itu dah formula di Sarawak ni. Sebab apa saya kata, Melayu di Sarawak ini amat susah untuk berubah. Tapi sekali dia berubah, tsunami itu akan bawa kepada semua bangsa lain. Sebab apa? Panjanglah cerita dia. Dia punya antropologi, punya kajian dan sebagainya, banyaklah cerita dia. Tetapi politik Sarawak memang sebegitu. Sebab itu walaupun Melanau di Sarawak ni minority, Ketua Menteri Sarawak pula, TYT Sarawak yang paling lama tu Taib Mahmud tu orang Melanau. Tapi sebab dia Islam, Abang Jo orang Melayu, Islam Melayu. So politik ini masih lagi didominasikan oleh satu bangsa. Walaupun ada lah, bukan kita nak menafikan Dayak untuk nak bertanding, nak menang. Boleh, tak ada masalah. Tetapi kita tak nampak kesatuan tu. Kesatuan untuk kita nak membentuk di mana orang boleh nak ambil dan ikut. Kita tak nampak satu prominent leader yang boleh untuk kita nak pergi jauh. So itu saya kata, saya buat dinner ni atas tujuannya kita nak taja beberapa kandidat yang kita rasa boleh menang dalam pilihan raya negeri Sarawak ini. Dan kalau mereka menang untuk the next pilihan raya negeri, di mana kita percaya the next pemilihan negeri kita boleh menang Sarawak ini dalam keadaan di mana kita telah bersedia sepenuhnya. Beli meja dan dinner saya, tolong contribute, tolong bantu kami. Itu je cara. Saya bukan minta duit parti, saya tak minta duit daripada tauke-tauke, tapi tuan-tuan puan-puan lah yang boleh membantu saya. Kita nak kumpul dana untuk menangkan negeri Sarawak ni. Kita tak perlu menang seluruh negeri. Cukup kita dapat 2-3 orang wakil Melayu yang prominent, yang boleh ke depan. Wakil Dayak ada seorang tu yang boleh ke depan. 2-3 yang betul-betul true reformist, bukan sekadar nak jadi calon lepas tu hilang, jadi calon lepas tu melompat parti macam William Wongin, macam Ali Biju, macam Barubian yang hanya mementingkan dia punya tempat dia, hanya mementingkan jawatan dan tembolok dia. Bukan macam tu. Kita nak the true reformist yang boleh pergi ke depan. So mereka dengan ini, tuan-tuan dan puan, tolong PM saya. Tolong bantu saya. Tolong hebahkan video saya. Kita perlukan setiap dana daripada tuan-tuan dan puan, bantuan daripada tuan-tuan dan puan dalam kita nak menggerakkan usaha kita ni, insya-Allah. Okey? Itu saja daripada saya pada malam ini.
Yang penting tuan-tuan dan puan bantu saya. Saya buat live setiap malam. Tuan-tuan bantulah saya untuk mendapatkan dana tersebut. Beli meja saya. InsyaAllah. Ada lebih kurang dalam 100 meja lagi yang kita akan jual pada 3 hari bulan 10. PM inbox saya. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan. Tetap lawan.